Hai semua, jom belajar teknik hantaran sisi bersama kami. Berikut merupakan ahli-ahli kumpulan kami. Hai, nama saya Nurita Waida. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Syahada Rashani binti Ibrahim. Hai, saya Lailatul Kadrina. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Fatina Bila binti Muhammad Zarawi. Hai, nama saya Fatih Nur Syuhada binti Muhammad Sukri. Sebelum kita pergi ke hantaran sisi, kita lihat dulu sejarah bola jaring. Dr. James Naismith merupakan individu yang memperkenalkan sukan ini. Mula diperkenalkan di College Springfield, Massachusetts, USA pada tahun 1981. Bako yang digunakan sebagai gol digantikan dengan gelang dan jaring. Diperkenalkan di Kolej Pendidikan Jasmani Hampstead, England oleh Madam Osterberg yang melawat Amerika ketika itu. Diajar kepada pelajar-pelajar perempuan dengan menggunakan bako sampah sebagai gol. Selepas itu, sukan ini telah berkembang dengan berbagai-bagai cara dan menggunakan gelang bola keranjang sebagai gol. Terdapat beberapa kebaikan sukan bola jaring. Ia dapat membina badan yang sihat dan cergas serta bebas daripada penyakit berisiko. Dapat membentuk disiplin dalam diri melalui peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Ia dapat membentuk perpaduan dalam kalangan kaum-kaum yang lain melalui penglibatan sukan yang melibatkan penyertaan semua bangsa. Ia juga dapat melahirkan sifat kerjasama antara setiap ahli pasukan. Cara permainan bola jaring. Jumlah pemain dalam gelanggang ialah 7 orang untuk setiap pasukan. Terdapat 14 orang pemain dalam gelanggang dalam satu-satu perlawanan. 2 orang pengadil akan berada di luar gelanggang untuk mengadili permainan mengikut pembahagian kawasan yang telah ditetapkan oleh pihak penganjur pertandingan. Tempoh permainan mestilah diketahui oleh pemain. Peraturan dan undang-undang permainan seperti membuat jaringan, melakukan kesalahan, membuat hantaran, membuat lontaran penalti, membuat hantaran percuma, mengawal gol dan menggantikan pemain juga hendaklah diketahui oleh setiap pemain. Bagi pengenalan hantaran, terdapat berbagai-bagai cara menghantar atau melontar bola. Ia bergantung kepada beberapa faktor seperti jarak antara pemain, kedudukan penghalang dan kecekapan pemain. Bola boleh dihantar dalam keadaan bergerak atau berdiri dengan menggunakan sebelah atau dua belah tangan. Jadi, apa itu hantaran sisi? Hantaran sisi bertujuan untuk memberi bola kepada rakan dengan cara yang pantas. Hantaran ini boleh dibuat dengan menggunakan satu atau dua tangan. Cara hantaran ini hampir sama dengan cara melontar bola baling. Sebelum melakukan drills hantaran sisi, kita perlu melakukan aktiviti warming up terlebih dahulu. Ia boleh dilakukan selama 15 minit. Ia juga dapat mengelakkan diri daripada terkena kekejangan otot serta sebarang kecederaan. Jom kita belajar teknik hantaran sisi dengan betul. Yang pertama, posisi badan dalam keadaan bersedia dan menghadap ke arah sasaran. Yang kedua, posisi salah satu kaki mestilah dalam keadaan lurus ke hadapan. Pastikan juga kaki yang berada di belakang haruslah dibengkokkan sedikit untuk memudahkan lonjakan. Seterusnya, baling bola menghadap sasaran dan ikut lajak. Bagi hantaran sisi, ianya boleh dilakukan dengan sebelah tangan saja sama ada sebelah kanan ataupun sebelah kiri. Dan ianya bertujuan untuk menghantar bola dengan lebih pantas. Antara langkah-langkahnya ialah: yang pertama, badan mestilah dalam keadaan bersedia dan menghala ke arah sasaran. Yang kedua, kaki hadapan mestilah lurus dan kaki belakang mestilah bengkok sedikit bertujuan untuk melonjak. Dan sebagai contoh, ini merupakan drill hantaran sisi yang kumpulan kami lakukan. Hantaran sisi ke dinding, hantaran sisi berpasangan, hantaran sisi segitiga, hantaran sisi berbaris dan akhir sekali hantaran sisi bulatan.
Ini merupakan ekstra teknik bola jaring. Yang pertama, teknik lantunan. Tujuannya adalah untuk menghantar bola ke bawah atau ke sebelah atau ke sisi lawan. Kedua belah tangan memegang bola pada aras dada. Pemain melangkah setapak ke hadapan lalu menolak bola ke lantai agar bola dilantun semula dan dapat disambut oleh ahli pasukannya. Apabila menggunakan sebelah tangan, gerakan sama seperti hantaran bahu, tetapi pemain hendaklah merendahkan badan dengan cara membengkokkan sedikit lutut. Yang kedua, teknik hantaran aras dada. Tujuan melakukan hantaran aras dada adalah untuk membuat hantaran cepat dan tepat pada jarak yang dekat. Kedudukan bersedia, berdiri dengan sebelah kaki di hadapan, pegang bola dengan kedua belah tangan hampir ke dada, jaring menghala ke atas dan kedua-dua ibu jari di belakang bola. Kaki belakang melangkah ke arah hantaran. Sambil itu luruskan tangan dan tolak bola dengan pergelangan tangan dan ibu jari ke sasaran pada aras dada dan ikut lajak. Yang terakhir adalah teknik hantaran atas kepala. Hantaran ini digunakan untuk melambungkan bola tanpa dapat dicapai oleh pemain lawan. Kedudukan bersedia, berdiri dengan sebelah kaki di hadapan, pegang bola dengan kedua-dua belah tangan tinggi di atas kepala, ledingkan badan ke belakang sedikit, bengkokkan siku dan bawa bola ke hadapan kepala. Sambil itu tolak bola ke hadapan dengan meluruskan tangan dan ikut lajak. Sekian, terima kasih daripada kami. Semoga video ini memberi manfaat kepada semua.